Ok. Alors, bonjour à tous, comment ça va? Nous sommes au leçon 8. Ça coûte combien pour la partie 2? Et pour aujourd'hui, on va parler sur l'art de communication. Halo, apa kabar semuanya? Kita masih di leçon 8 tentang sakut kombiang bagian yang kedua. Di bagian ini kita akan berbicara mengenai l'art de communication, mengenai ekspresi-ekspresi yang berhubungan dengan aktivitas jual beli dengan menggunakan aturan-aturan gramatikal yang sudah kita pelajari di leçon 8 bagian yang pertama. Baik, sekarang kita mulai untuk bagian yang kedua. Nah, saya akan membahas yang pertama adalah demander un article. Kita akan bertanya mengenai barang ataupun apa yang akan kita beli di sebuah toko. Saya akan memberikan contoh di sebuah boulangerie, dans une boulangerie, sebuah toko roti. Perhatikan konteks dan dialog berikut. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Bonjour madame, désolé, je n'ai plus de baguette. Ah bon, alors qu'est-ce que vous avez? J'ai des gâteaux et des tartes. Voilà. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam dialog ini. Kalimat ini menggunakan ekspresi sopan dengan menggunakan je voudrais. Je voudrais une baguette. Kemudian dijawab dengan menggunakan désolé. Désolé. Kata désolé adalah menyatakan bahwa dia menyesal bahwa tidak mempunyai baguette lagi di tokonya. Désolé, je n'ai plus de baguette. Ya, désolé, je n'ai plus de baguette. Baik, kemudian dilanjutkan dengan alors, qu'est-ce que vous avez? Masih ingat ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari ini. Qu'est-ce que vous avez? Apa yang Anda punya? J'ai des gâteaux et des tartes. Bahasan di dalam teks ini yang baru adalah di kalimat kedua untuk jawaban pada replik pertama. Bonjour madame, désolé, je n'ai plus de baguette. Baik, sekarang akan kita bahas mengenai ekspresi ini. Yang pertama, bonjour madame, désolé, je n'ai plus de baguette. Ada dua ekspresi. Yang pertama adalah désolé, artinya I'm sorry. Di dalam penulisan désolé di sini dipengaruhi oleh siapa yang berbicara. Karena kalau misalnya yang mengucapkan adalah perempuan, maka di belakang désolé ditambahkan dengan pengucapannya sama. Sedangkan kalau yang mengucapkan adalah maskula atau laki-laki, maka tidak ada penambahan Apabila jamak akan ditambahkan dengan s untuk maskula ataupun es untuk femina jamak. Yang kedua, je n'ai plus de baguette. Je n'ai plus de baguette. Ekspresi je n'ai plus de baguette, kalimat ini mempunyai makna dalam bahasa Inggris I have no more baguette. Apabila kita bandingkan dengan kalimat negatif yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kalimat negatif bersusunan subjek, kemudian ne mengapit verba dengan pa, maka di sini ada yang baru untuk susunan kalimat ini, yaitu kalimat je n'ai plus. Yang digunakan bukan lagi pa, tetapi menggunakan plus. Perhatikan artinya, je n'ai pas artinya I don't have. Sedangkan je n'ai plus artinya adalah I have no more. Sedangkan je n'ai pas, I don't have something. Je n'ai plus, I have no more something. Jadi, dari hal ini kita mengetahui bahwa bentuk kalimat negatif dalam bahasa Prancis sekarang kita tahu bukan hanya terdiri dari ne pas, tetapi kita dapatkan lagi di sini adalah ne plus yang artinya no more. Kita mempunyai susunan yang lain, misalnya ne jamais, never, atau ne que artinya only.
Nanti semuanya ne mengapit verba, kemudian pas. Je n'ai pas, je n'ai plus, je ne parle jamais. Saya tidak pernah berbicara. Je ne parle que. Saya hanya berbicara tentang something. Saya seperti itu. Jadi, yang kedua, apabila kita melihat kalimat je n'ai plus de baguette, kalau kita perhatikan di sini baguette berakhiran dengan s. Sekarang coba kita membuat sebuah kalimat positif dengan menggunakan z. J'ai des baguettes. Saya mempunyai banyak roti baguette. Pada saat kita akan mengubah ke dalam saya tidak mempunyai banyak roti baguette, maka perhatikan di sini j'ai des baguettes dengan artikel dengan menggunakan artikel indefini jamak berubah menjadi artikelnya tetap pada penunduk jamaknya, sedangkan de berubah menjadi preposisi de. Je n'ai pas de baguette. Saya ulangi lagi bahwa j'ai des baguettes dalam bentuk kalimat negatif akan berubah menjadi je n'ai pas de baguette. De sebagai artikel indefini yang bentuknya jamak berubah menjadi de. Sehingga kita ingat bahwa apabila kita menggunakan kalimat dengan verba avoir yang menyatakan kepemilikan yang diikuti dengan artikel indefini ang, un, dan de diikuti oleh nomina, maka pada saat berubah menjadi kalimat negatif, maka ang, un, dan de berubah menjadi de, sedangkan nominanya mengikuti. Apabila nominanya jamak, maka nomina pada negatif tetap jamak. Oke, berikutnya kita kembali ke contoh dialog yang pertama dans une boulangerie. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Bonjour madame, désolé, je n'ai plus de baguette. Ah bon, alors, qu'est-ce que vous avez? J'ai des gâteaux et tartes. Est-ce que vous avez des brioches? Oui, bien sûr. Une brioche, s'il vous plaît. Voilà. Di dalam dialog ini saya akan menyontohkan bahwa pada saat kita pertama menggunakan ekspresi je voudrais dengan menggunakan ekspresi yang sopan, maka dalam dialog setelahnya kita bisa mengkombinasikan dengan menggunakan avoir. Jadi di sini kita mengkombinasikan pada saat kita menggunakan bentuk yang paling sopan. Kemudian setelah dalam percakapan kontekstualnya kita bertanya dengan menggunakan avoir. Konteks ini tetap berada dalam konteks sopan dan berterima. Ya, konteks itu berada di dalam est-ce que vous avez des brioches? Gitu ya. Est-ce que vous avez des brioches? Oui, bien sûr. Une brioche s'il vous plaît. Sudah ada kata s'il vous plaît di sini, berarti itu juga sudah menyatakan hal yang bermakna sopan. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa pada saat kita menggunakan baik vouloir maupun avoir, pada saat kita menggunakan kalimat tanya, kita bisa menambahkan dengan intonasi di belakang naik atau dengan menggunakan est-ce que. Oke, contoh berikutnya kita akan melihat di sini ekspresi untuk bertanya atau menyatakan harga. Silakan perhatikan contoh saya dans un marché di sebuah pasar. Bonjour madame, ça coûte combien un kilo de sucre?
Bonjour madame, ça coûte combien un kilo de sous? Bonjour madame, ça coûte 1,20 €. Et un kilo de tomates, ça coûte combien? Et un kilo de tomates, ça fait combien? Ça fait 1,10 €. Bon, un kilo de choux et 2 kilos de tomates, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, ça fait 3,40 €, madame. Oui, merci. Je vous en prie. Nah, di dalam contoh saya ini, saya ingin menunjukkan bahwa pada pernyataan kita menyatakan harga, kita mempunyai dua cara, yaitu sakut dan safi. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa mengkombinasikan kata sakut dan safi dalam satu konteks. Pertama, kita bertanya dengan sakut, kemudian pada konteks berikutnya kita menjawab atau bertanya kembali dengan safi. Demikian juga sa, seperti minggu lalu kita bahas, karena dia menggantikan sebuah benda, maka bisa kita jawab dengan el ataupun il. Nah, dalam konteks ini, ketiga-tiganya bisa kita gunakan. Oke, berikutnya. Dalam demander et dire le prix, ada beberapa ekspresi yang mungkin berhubungan dengan aktivitas jual beli. Perhatikan contoh-contoh saya berikut ini. Ah, c'est la solde. Solde adalah sale atau diskon. Jadi apabila dalam masa-masa tertentu, biasanya mereka pada saat summer atau musim panas, ET, sekitar bulan Juli sampai dengan September, akan ada banyak sale di toko-toko atau di centre komersial. La solde, solde. Kemudian yang ini, c'est cher? Non, ce n'est pas cher. Cher adalah ekspresi untuk menyatakan mahal. Ce n'est pas cher adalah bentuk negatif dari c'est cher. Ce n'est pas cher berarti tidak mahal. C'est moyen, c'est moins cher et moyen. C'est moins cher et moyen. Moins cher, moins itu kurang, cher itu mahal. C'est moins cher itu kurang mahal, maksudnya itu adalah murah. Moyen rata-rata, ya. C'est moins cher et moyen. Ya. Oke, berikutnya. C'est gratuit, c'est gratuit, gratuit gratis, ya. C'est gratuit itu gratis. Non, mais il y a un rabais. Non, tidak, mais il y a ada un rabais. Rabais diskon, ya. C'est gratuit? Non, mais il y a un rabais. Et je peux négocier le prix. Nah, biasanya sih kita ya yang suka menawar, nanti kita bisa mengatakan on peut négocier le prix, kita bisa negosier menawar harga. Je peux négocier le prix, misalnya naikkan saja intonasi di belakang juga bisa. Oh ya, satu lagi yang mungkin perlu saya tekankan di sini, cher dan gratuit adalah kalimat adalah kata adjektif, sehingga cher dan gratuit nanti akan mengikuti penyesuaian pada nominanya. Jadi apabila nominanya femina maka ditambahkan dengan e, kalau nominanya jamak maka ditambahkan dengan s. Misalnya livre, livre itu maskula. Kalau livrenya banyak maka des livres, share-nya, les livres sont chers, share-nya dengan s. Kayak begitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat sekarang bagaimana ekspresi untuk membayar dengan ekspresi menyatakan comment vous payez,
comment vous payez? Ya, comment vous payez. Maaf di situ P-nya hilang. Ya harusnya ada P itu ya. Vous payez, P-A-Y-E-Z. Comment vous payez? Oke, perhatikan dulu contoh saya berikut ini. Comment vous payez, madame? Misalnya, comment vous payez? Je paye par carte. Je paye par carte. Tapez la code, s'il vous plaît. Ya, tapez la code. Tape mengetik, kode atau maksudnya adalah pinnya. Tapez la code, s'il vous plaît. Nah, di dalam ekspresi atau pernyataan membayar kita bisa menggunakan cash, en espèces, atau bisa juga menggunakan bahasa Inggrisnya en cash. Kemudian par chèque dengan cek, par carte dengan kartu bisa juga kartu kredit atau par la carte bancaire atau kartu debit atau kartu ATM gitu. Nah, itu tadi beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan, contoh-contoh untuk penggunaan aktivitas jual beli. Nah, untuk latihan kita mengucapkan, saya memberikan di sini sebuah teks yang sudah saya isi dari aktivitas di buku kita sebetulnya. Kemudian silahkan latihan dibaca, kemudian silahkan latihan untuk diucapkan mengikuti contoh yang saya berikan ya. Jadi ini ada dua orang yang bertemu temannya, maka di sini menggunakan tu. Salut, tu vas où? Salut, tu vas où? Salut, tu vas où? Ya, saya ulang. Salut, tu vas où? Salut, tu vas où? Salut, tu vas où? Salut, je vais à la boucherie. Salut, je vais à la boucherie. J'achète 2 kilos de viande et 1 kilo de poulet. Salut, je vais à la boucherie. J'achète 2 kilos de viande et 1 kilo de poulet. Nah, saya ulang. Salut, tu vas où? Salut, je vais à la boucherie. J'achète 2 kilos de viande et 1 kilo de poulet. Et la viande, ça coûte combien 1 kilo? Et la viande, ça coûte combien 1 kilo? Et la viande, ça coûte combien 1 kilo? Ça fait 95 000 rupiah. Ça fait 95 000 rupiah. Ça fait 95 000 rupiah. C'est cher. Tu payes comment? C'est cher. C'est cher. Tu payes comment? C'est cher. Tu payes comment? Oui, je paye en espèces. Oui, je paye en espèces. Oui, je paye en espèces. Ya. Nah, saya ulang sekali lagi. Salut, tu vas où? Salut, je vais à la boucherie. J'achète 2 kilos de viande et 1 kilo de poulet. Et la viande, ça coûte combien 1 kilo? Ça fait 95 000 rupiah. C'est cher. Tu payes comment? Oui, je paye en espèces. Voilà. Jadi nanti silahkan dicoba untuk diucapkan. Saya sudah merangkum di sini, ada greeting-nya, kemudian ada juga pernyataan untuk menyatakan pergi ataupun membeli. Kemudian di sini juga ada untuk menyatakan harga ya. Saya tidak menggunakan untuk yang je voudrais, saya gunakan di sini untuk konteks yang lain gitu. Baik,
Ada beberapa hal yang ingin saya sebutkan di sini untuk catatan dari dialog tadi. Tadi kalimat yang pertama ada jua, jua, jua berasal dari kata kerja ale yang artinya to go. Nah, pada saat kita akan menjawab dengan je, maka berubah menjadi je vais karena ale adalah konjugasi yang tidak beraturan. Kemudian ada kata j'achète, j'achète, j'achète berasal dari acheter yang artinya to buy. Ya, di dalam to buy sendiri nanti akan diikuti dengan noun. Sekarang coba kita lihat untuk yang konjugasi aller untuk to go. Aller untuk to go atau pergi diikuti dengan preposisi a. Makanya tadi dijawab dengan je vais à la boucherie, gitu ya. Konjugasinya saya baca: je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Kemudian untuk yang acheter, konjugasinya j'achète, tu achètes, elle achète, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Nah, itu beberapa catatan yang ingin saya berikan di dalam dialog latihan tadi. Jadi latihan ini saya ambil dari buku kita. Kemudian tadi saya modifikasi dengan menggunakan kalimat saya. Apabila kalian ingin membuat dengan kalimat yang lain, boleh, silahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Kalau ingin mencoba untuk dibaca, silahkan, tetapi jangan lupa dikirimkan teksnya biar nanti saya bisa memberikan reviewnya. Voilà. Bon, je crois que c'est tout pour la partie 2 de leçon 8. Merci et au revoir.